Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izin Allah kita dapat berhimpun beramai-ramai dalam majlis muwasalat pada malam ini, bertempat yang sangat-sangat bersejarah, yang sangat-sangat maha barakah. Kita duduk ni atas Masjid Gresik. Alik belakang kita dalam sekitar 400 meter tu adalah Istana Patani Darussalam. 3 istana besar di dalam tu, iaitu dipanggil kata Istana Rangkai Sakti, Istana Gading Gajah, Istana Kota Nilam. 3 istana besar di belakang tu. Istana ni adalah satu perkara yang sangat-sangat hebat, yang mana orang Belanda mari 400 tahun dulu. Dia mari tengok Istana Gresik, Istana Patani. Dia kata besar pada Amsterdam 3 kali ganda. Akik tangan tok di kepala ni peluh dia tengok Istana Patani. Lepas tu dapat istana tu ada pula pintu gerbang. Pintu gerbang yang mana laksamana hang tuah mari buat setelah dia mari ziarah Patani Darussalam tahun 1499. Kemudian dia kata dapat pintu gerbang tu dalam sedepa ada meriam berdeh besar keliling istana. Hang tua kata negeri ini susah dikalah oleh musuh. Hebatnya negeri Patani kita. Jadi beberapa perkara oleh kerana masa sikit tak boleh nak panjang lebar, hanya nak bagi tahu kata Patani ni lah yang menghasilkan meriam besar di Nusantara. Di negeri Melayu Raya tidak ada negeri mana yang boleh buat berdeh besar, hanya Patani Darussalam. Dan Patani buat berdeh besar pakai 3 larah. Seri Negeri, Seri Mahalela pakai 3 larah. Berpuluh-puluh ribu larah untuk ekspor jual kepada luar negara. Sampai waktu itu Jepun sendiri buat berdeh besar tak pandai lagi, mari beli berdeh besar di Patani. Tahun 1902, Raja Jepun nama Shogun Okugawa Ieyasu minta beli berdeh besar sebab perang dengan Cina ya kalah semua. Cina ada berdeh besar, dia ada berdeh samurai. Jadi Raja Tani hadiah lah berdeh kepada dia. Baik. Jadi okey. Jadi kita nak bagi tahu kata setelah Raja Tani memeluk agama Islam, tukar ibu kota daripada kota Mah dengan Jerai. Jerai yang mana orang Sia tak nama Peyarang tu mari duduk di sini di Gresik. Di pantai ini tempat Pelanduk Putih hilang, membangun ke kota Istana Gresik nama. Apa makna Gresik? Apabila kita sebut Gresik lan kita tergambar dalam masjid. Tergambar masjid tak apa lagi ibu bapa. Mari masuk dalam telinga dalam ingatan masjid ni wak tak sudah. Allah Allah. Wak tak sudah sebab apa? Disumpah udah tak komek lim kon yang sumpah. Ni berpuluh-puluh tahun benda ni mari denyuk masuk dalam hati dalam kepala kita. Sebagai seorang yang kaji sejarah, alhamdulillah kita sudah nyata ada bukti kata masjid ni tidak ada kaitan dengan Cina. Tidak ada kaitan dengan Abel Lim Kon yang nama Lim Tok Khiem, tidak ada kaitan. Sebab dalam fakta sejarah saya jumpa waktu Lim Tok Khiem mari jinyok bombing Taning ni, sejak ni sudah dah 94 tahun. Ada buah putung, ada buah bubung siap. Tak ada kawan. Jadi dia tak sempat buat. Tetapi oleh kebohongan daripada orang Cina sendiri, buatlah sejak ni kata disumpah oleh Lim Tok Khiem, Lim Kon. Sebab abang dia tak mahu klik pada negeri Cina, hak tu maknanya bukan perkara yang benar. Masjid ni sudah siap dibina. Jadi alhamdulillah kita berutang budi kepada para ulama pendakwah yang gerbankan waktu masa dirinya tinggal tanah air dia Hadramaut, terutama daripada Yaman kemari kepada bumi Patani. Kita belum lagi nama Patani. Ulama Yaman yang mari duduk di sini dan itu 1000 tahun mari dah dalam catatan sejarah. Islam masuk pak kita ni 1000 tahun mari dah. Rakyat orang ramai memeluk agama Islam belum raja 500 tahun. Barulah raja masuk agama Islam. Kemudian itu pula catatan sejarah beritahu kata
ulama Yaman daripada satu kawasan negeri Yaman, iaitu Al-Jarimi. Negeri Yaman ada satu kawasan nama Al-Jarimi. Dia hantar mari duduk di sini untuk dakwah kawasan ni, suruh duduk satu tempat. Dan apa dia duduk satu tempat, dia tak kena pelik dah. Pakai menikah dengan orang tempat tu cara orang dakwah yang dulu. Bekal keluar dakwah 4 bulan setahun tak, tapi semua hidup tak wih kelik. Suruh menikah orang tempat supaya nak kuatkan Islam. Kawasan yang mana ulama daripada Yaman pilih tu, dia panggil kawasan dia tu kawasan negeri Jerim. Tak saya lupa Al-Jerimi. Negeri Jerim ni lah yang sekarang ni kita panggilnya Jerim. Dan sia tu kan jadi Ampere Yakring. Ini ada kaitan dengan Yaman. Kemudian dalam catat sejarah koyak kata Ibni Ahmad Al-Jerimi, anak cucu dia semai duduk buka pondok apa nama ni, tempat pusat berdakwah di sini. Baik. Lanjut terlepas pada tu pula dari tahun 1400 ulama daripada Yaman juga yang nama Syekh Safiyuddin Al-Abbas. Ulama ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat kata hebatnya bertuah aja Allah Taala pilih zuriat Nabi mari berdakwah pak kita, bukan berdakwah pak kita saja. Mari duduk di Krisik ni menikah dengan orang Krisik. Buka pondok yang mana orang Krisik panggil kata Tok Pakeh. Datuk Pakeh Diraja, nama penuhnya Syekh Safiyuddin Al-Abbas Al-Hadrabut. Ni 100 tahun pada buka pondok duduk sini. Jadi apabila raja masuk Islam yang nama Sultan Ismail, anak dia 2 orang nama Muzaffar dengan Mansur, atalah ngaji pondok Syekh Safiyuddin. Tua-tua ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, apabila Sultan atas anak ngaji pondok, inilah menyebabkan orang kampung orang ramai mikir Sultan atas nak ngaji pondok. Kita orang kampung ni lagu mana tak sihat nak ngaji pondok. Maka di sinilah menjadikan satu asas ikatan daripada ratus tahun apabila boleh anak kena atas ngaji pondok. Ni ratus tahun sampai kalau ni pondok hidup subur di kawasan Boming kita, siapa orang panggil Boming Petani ni Ardul Ulama, negeri yang kaya raya dengan ulama. Kemudian itu pula bukan sekadar itu saja dapat gelar pula Patan ini Cermin dan Serami Mekah. Cermin dan Serami Mekah. Kaitan pula kembali sekali lagi kepada Masjid Gresik ini. Masjid Gresik tuan-tuan, tidak ada sikit abuk meh Cina. Tidak ada sikit abuk meh Sia dan sebagainya. Tetapi masjid ini lagu mana duduk dia di masjid, apabila lah Sultan Ismail mangkat anaknya yang nama Muzaffar yang jadi anak murid Tok Pakeh saat ni naik jadi gajah yang kedua, dia masuk menghadap Tok Guru, dia tanya ya Mu'alim, apakah kerja Islam saat itu lain pada semaya dan puasa? Semaya puasa kerja ke apa lagi? Tok Pakeh Tok Guru dia jawab kata negeri Patani sudah jadi negeri Islam, tetapi lambang simbol Islam tak nampak. Tak nampak simbol. Jadi Sultan kata apakah simbol Islam? Iaitu masjid. Oh dia terkejut. Masjid tak ada lagi tanah. Lepas tu 500 tahun sana orang kampung duk masuk Islam itu duk semaya di mana? Tempat semaya tak panggil masjid tapi panggil surau. Jadi dulu panggil surau, panggil bala begitu. Kemudian hari ni alhamdulillah tinggalnya surau yang tertua pak kita iaitu surau Au. Surau Au nak Tanjung tu tua pada Masjid Gresik. Itulah Jamil sana itu. Orang Islam tu nenek kita belum ada sejid sana itu. Surau kata-kata tepat. Kemudian di sinilah sejid pertama. Apabila dia dengar Tok Guru kata kita, dia seorang pembesar dia buatlah masjid. Buat masjid orang yang desain, orang yang desain ni untuk membina ke masjid ni tak lain tak bukan iaitu Tuan Guru yang segitu Guru segitu Syekh Safiyuddin Al-Abbas yang kita panggil Tok Pakeh. Maka desain masjid ni tadi tu dirupa bentuk sana itu kalau bumbung ada belah atas masjid ni tu seolah-olah serupa Masjid Al-Aqsa. Dan sebab dia pergi Yamin tu sepakat semula seia sekata kata masjid bentuk ni tu penuh di Yamin. Kita syukur alhamdulillah. Masjid Gresik saka tani pada ulama Yaman keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Gresik usianya sampai sekarang ni 508 tahun.
dibina pada 15-14 Masihi, learning 505 kurun 8 tahun dah. Imam pertama masjid ni tak lain tak bukan Syekh Safiuddin Al-Abbas sendiri. Dan apabila kita situ bagi tahu pada kita kata makam Syekh Safiuddin duduk di belakang sekolah Gresik. Jadi kita pergi buat situ jadi molek dah comel di situ. Waktu Habib Umar mari 5 tahun lepas dah kita tak tergamuk nak bawa Habib Umar. Habib Umar mari di sini kita bagi tahu kata Habib duduk dalam masjid Gresik usia 500 tahun ni, ini adalah jasa tok nenek moyang Habib yang datang dan mati di sini, ke bumi di sini. Jadi kita tak tergamuk bawa sebab apa? Sebab waktu tu kubur sana itu seperti kubur orang ramai, kita belum bina molek lagi. Tapi alhamdulillah belakang ni kan itu dapat sumbangan daripada seorang orang yang hati besar, datuk daripada Malaysia, yang duduk di Kuala Lumpur, nama Datuk Zulkifli Hamzah. Dia beri sumbangan 500,000 kayu cengar buat daripada Terengganu tu, semua tu mai pasal sini. Hak tani kita bata daripada Gelong hak buat di sini. Itulah apabila kita ada waktu masa kita pergi dah ziarah ulama besar yang sangat berjasa, orang yang awal-awal buka pondok di Patani Darussalam, dan di lain-lain tak ada. Pondok yang asal ni di tempat kita di sini ni 100 tahun umur sepakai gini. Jadi alhamdulillah Syekh Daud kita sendiri pun jamin budak-budak di pondok dia di Gresik. Jadi di situ tu hamba nak bagi beritahu kata kita tak usah panggil dah kata Telaga Syekh Daud. Panggil kata Bekah Kampung Syekh Daud. Tempat kelahiran tanah tumpah darah Syekh Daud. Kampung tak Syekh Daud. Hanya tinggal Telaga saja learning. Dia sendiri waktu budak-budak seorang pendakwah Yaman juga mari jalan dalam kampung dia waktu kita tengok budak duk main ramai-ramai, ada seorang tak main duk apa kayu. Syekh tu masuk tanya awal pasal apa tak main. Dia senyum suka. Pas tanya kata kamu nama apa dia jawab nama Daud bin Abdullah. Syekh Yamih ni tu akik tangan berdoa dengan Allah Taala, siup pala. Gosok pala tak Syekh Daud. Kemudian kampung tanya, ya Tuan Syekh pasal apa perhati budak ni seorang lain ramai-ramai tak perhati? Dia jawab kata aku melihat wajah budak ni ada gewe, ada cahaya dari budak ni, tapi aku doa tambah lagi supaya Allah Ta'ala saat itu beri dia alim ulama besar, bersinaran lebih pada matahari, bulan, bintangnya, dan bulan purnama dia kok bintang di langit, jadi ulama besar tanah Jawi. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang alim doa widah setara tu bukan tak sedap tak ngaji, malah ngaji. Bahkan tak sedap ngaji kuat sekali tuan-tuan. Lepas Jawi ngaji pondok Pobok 5 tahun. Masa ngaji di pondok Pobok itulah Patani pecah apabila perang dengan Sia. Patani kalah. Patani kalah itulah bubung sejid ni hilang ni bukan disumpah oleh Lim Kornel. Kemudian itu tak sedap kena hijrah daripada Patani hidup Terengganu. Hidup Terengganu orang tua atas pula pergi ngaji di Aceh 2 tahun. Lepas daripada Aceh belajar lagi di Mekah 30 tahun cebok ilmu di Mekah. Sambung pula Madinah sana itu 5 tahun. Jadi semua tu hampir 45 tahun tak sedap belajar mengaji. Dan di antara tu kita ingatlah masjid ni waktu tak sedap ada lagi dalam tanah air, tak sedap jemaah mestilah ayah dia Syekh Abdullah, tok dia Syekh Wan Idris apa semua pakai jemaah di sini. Lalu tu masjid ni sangat-sangat di masjid yang maha barakah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah Tok Syekh Daud ni adalah ulama Fatani yang mencemerlangkan nama, dan dialah yang membesarkan Al-Fatani. Al-Fatani daripada pantai ini, Patani, Pak Panuk Hilang. Di sinilah Pok Tani di tua kampung. Tu dekat-dekat asalnya nama Patani. Jadi alhamdulillah Tok Syekh Daud mengarang kitab ratus buah. Dalam sekitar 100 buah lebih. Banyak sekali pada ulama-ulama di Nusantara. Dan apabila tak Syekh Daud belajar di Mekah, tak Syekh Daud bimbing orang-orang Melayu, bangsa Melayu yang di Mekah itu tak pandai nak tutur, nak kecek bahasa Melayu. Tak Syekh Daud buka pula nama Madrasah Al-Jawi. Nak anak Melayu di negeri di Mekah itu belajar bahasa Melayu, baca tulis Jawi. Inilah darah risaunya tak Syekh Daud. Tak Syekh Daud buat salin sejarah bimbing orang Melayu, anak cucu Melayu ni tak kenal sejarah. Kalau saya dah buat salin tarikh tani yang Syekh Safiuddin, cucu Syekh Safiuddin iaitu Fakih Ali buat tarikh.
Jadi semua ni adalah jasa-jasa yang sangat baik. Dan perlu kita tahu kata Tok Syekh Daud sendiri, Tok Syekh Wan Ahmad kita sendiri itu jalur salih apa nama ketua ni dia naik kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datuk Benda Daya yang mana Dr. Day kita dapat semua ni zuriatun sapa kepada ahli baik belaka. Lagu tu sani kita sani kagumlah bahawa bertuahnya bombing kita di Patani ni. Siapa kali ni kita dapat mengamalkan Islam dengan cara baik, tak lain tak bukan yang jadi asas yang penting, tak lain tak bukan itu ponok. Ponok pengajian kitab tua yang jadi asas, jadi nadi untuk memberi kekuatan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sini marilah kita bersama-sama untuk kita renung kembali, kita fikir, kita pilih anak cucu kita untuk kita belajar sekolah hafiz, kita ngaji pula kitab kuning, dan kita sambung pula supaya kita akan menjadikan pelapis ulama Fatani Darussalam. Orang panggil kata patah tumbuh hilang berganti, esa hilang dua terbilang. Saya akhiri dengan satu patung orang tua kata, siapa kata kayu tak lendik, lepas lendik lendai pula. Orang tua kata, siapa kata kayu tak lendik, lepas lendik lendai pula. Siapa kata Melayu tak cerdik, lepas cerdik pandai pula. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.